Okay, jadi ini adalah sambungan mengenai kisah 5 pemuda yang telah melakukan aktiviti paranormal mereka di Bukit Tungku serta rumah Dr. Frenzy. Assalamualaikum, hi guys, welcome back to the Kanyes channel. Lepas mereka nampak entiti dekat rumah Dr. Frenzy di mana mereka nampak seperti ada seorang wanita yang sedang mendukung anaknya. Jadi diorang ni tak surrender dekat situ je lah. Diorang tak give up. Diorang nak teruskan juga niat diorang untuk buat aktiviti paranormal pada malam tu, di mana mereka telah pergi pula ke Highland Tower. Mereka berlima telah bertolak daripada rumah Dr. Frenzy ke Highland Tower dalam pukul 3.45 pagi. Perjalanan daripada rumah Dr. Frenzy nak ke Highland Tower tu tak jauh pun, lebih kurang 5 minit je. So mungkin ada yang masih tak tahu lagi mengenai kisah Highland Tower. Jadi Nisa akan sharekan sedikit lah info mengenai Highland Tower ni. Di mana Highland Tower ni adalah kondominium yang mempunyai 3 blok. Pada Disember 1993, satu daripada 3 blok bangunan telah runtuh. Di mana kejadian tu telah mengorbankan seramai 48 orang atau mungkin lebih. Jadi 2 blok yang terselamat dan utuh sampai sekarang ni telah ditinggalkan kosong dan sekarang ni telah menjadi usang. Untuk ke Highland Tower tu, mereka akan melalui kawasan perumahan dan mereka terpaksa lalu kawasan belukar dan semak kerana laluan tu menghubungkan taman perumahan tu serta ke blok bangunan usang iaitu Highland Tower. Masa mereka berlima lalu dekat kawasan semak samun tu, tiba-tiba Amir kata, "Kejap, nanti dulu." So yang lain pun pandang Amir dengan pelik lah kenapa tiba-tiba suruh berhenti. Rupanya Amir nak ajar diorang cara untuk kunci diri. Sebab Amir kata dia dah rasa lain macam dekat situ. Mengikut kata Amir, kunci diri ni adalah untuk mengelakkan diri kita daripada dikuasai benda tu. Lebih-lebih lagi kalau kita lemah semangat. Setelah 200 meter berjalan, mereka pun tiba di bangunan usang tersebut. Sebelum mereka berlima ni naik ke tingkat 1, Zai kata biar Amir dekat depan dan Zai ni nak paling belakang sekali sebab senang dia nak ambil gambar. Masa diorang sampai dekat tingkat 1 tu, diorang suruh dekat dinding. Diorang tengok dinding dah teruk tau, kesan conteng. Lepas tu ada kesan aktiviti penagihan dadah. Diorang yang buat ni semua tak takut ke? Kan ramai orang mati dekat sini dulu, kata Syahmi. Hish kau ni, mulut sama macam Zai. Nak cakap tu tengok tempat lah. Cuit Am kepada Syahmi. Geram pun ada. Ada beberapa unit rumah di blok tersebut masih mempunyai barang. Mungkin disebabkan mereka bergegas untuk pindah lepas dapat arahan untuk kosong kediaman daripada pihak berkuasa. Disebabkan ada barang-barang dekat blok tu, jadi Amir pesan dekat kawan-kawan dia, jangan bawa balik barang-barang yang ada dekat situ. Kalau nak tengok pun, just tengok, pegang, lepas tu letak balik. Lepas diorang ni dah puas pusing-pusing dekat tingkat 1 tu, Zai pun ajak diorang ni semua untuk naik ke tingkat yang lebih tinggi. Dan kali ni Am pula yang berada di paling belakang sekali. Masa diorang ni nak menuju ke tingkat 2, disebabkan ruang tangga tu sempit dan pemegang pun dah tak ada, jadi Am ni dia macam tercicir lah dekat belakang. Kira Am ni tercicir lebih kurang 10 anak tangga daripada diorang ni. Tiba-tiba Am rasa seperti dia diekori. Dia pun pandang ke belakang dan suluh tapi tak ada apa-apa pun. Disebabkan Am ni dengar jelas ada bunyi tapak kaki yang ikut belakang dia. Jadi Am ni pun dah cemas. Dia jerit kawan dia, "Weh, tunggu aku." Bulu roma Am masa tu tiba-tiba dah meremang. So dia pun tak hirau dah tangga tu bahaya ke tak. Dia terus lari pergi dekat kawan-kawan dia. Sampai je Am ni dekat diorang, Zai tanyalah, kau dah kenapa?" Lepas tu Am ni bagi tahulah dekat diorang, lain kali kalau nak jalan tu janganlah laju sangat, tengoklah belakang, takut ada yang tercicir dalam keadaan nada yang sedikit marah lah. Lepas tu Amir ni pun dia rasa bersalah, so dia macam nak pujuk Am. Dia kata, "Maaf, kita orang tak perasan pun kau tertinggal." Masa diorang ni semua nak start ronda dekat tingkat 2 tu, Am sempat tarik tangan Amir dan dia cakap dekat Amir, "Masa aku dekat tangga tadi, tiba-tiba Amir putuskan kata-kata Am tu, dia cakap nanti kita sembang." Jadi Amir ni tak nak Am habiskan ayat dia tu sebab Amir tahu yang Am ni sebenarnya telah dikejari oleh sesuatu. Masa diorang ronda tingkat 2 tu, diorang telah masuk ke satu unit rumah ni dan dalam rumah tu lengkap dengan perabot tu semua tau. Siap ada kapet sekali dekat dalam rumah tu dan ada gambar family. Jadi bila diorang tengok gambar family tu, diorang kata mungkin rumah ni rumah keluarga Arab. Lepas tu ada juga gambar yang dah rosak, ada juga diorang jumpa buku kanak-kanak dan diorang jumpa juga postcard yang bertulisan Arab. Masa diorang ni semua tengah leka dekat dalam rumah tu, tiba-tiba diorang dengar ada suara kanak-kanak gelak dekat luar rumah. Diorang pun hentikan apa yang diorang buat masa tu dan pandang sesama sendiri, dan Zai pun terus cakap yang dia tak sedap hati. Jadi diorang ni rasa pelik lah bila Zai yang cakap macam tu sebab
Macam yang Nisa cerita sebelum ni, Zai ni adalah seorang yang berani, cuma dia sedikit celupa je lah mulut dia. Jadi bila Zai cakap yang dia tak sedar hati tu, maksudnya memang ada sesuatu lah yang menakutkan dia dekat situ. Alang-alang dia orang dah ada dekat situ, Amir pun cakap lah yang tak apa, kita ronda dekat belah atas dan kemudian kita pergi pula dekat blok sebelah. Sebab nak puaskan hati lah, sebab dah sampai dekat situ kan, takkan nak balik pula kan. Disebabkan Amir yang beri idea tu, jadi diorang ni rasa yakin sikit lah dan ikut je. Bila Amir tengok muka diorang ni semua macam dah ketakutan, jadi Amir pun cakap dekat diorang untuk tarik nafas dan relaxkan diri sebab benda tu dah tak ada dah. Diorang pun terus naik ke tingkat 4. Masa sampai dekat tingkat 4, lepas diorang dah puas ronda dekat tingkat 4 tu, diorang pun lepak dekat kawasan balkoni. Masa tu diorang cuma nyalakan satu lampu seluh je yang menyuluh ke Shilin. So masa diorang ni lepak dekat balkoni tu, tiba-tiba Syahmi ni berkelakuan pelik. Di mana Syahmi tiba-tiba membuat gaya seperti inang sedang menari dengan begitu asyik sambil berpusing setempat perlahan-lahan dengan tangannya meliuk lembut. So Afiq dengan Zai yang ada dekat dengan Syahmi tu terus melompat ke arah Am dengan Amir. Sudah, kata Amir sambil dia terus pergi ke arah Syahmi dan tangan dia diletakkan dekat dahi Syahmi sambil mulut dia terkumat kamit baca sesuatu. Seketika kemudian Syahmi pun pulih seperti biasa. Di mana Syahmi kelihatan tercengang-cengang dan sedikit termangu-mangu. Amir pun ambil air dan dia bagi dekat Syahmi dan dia pesan dekat Syahmi supaya jangan fikir bukan-bukan. Lepas diorang dah berehat dekat atas tu, diorang pun buat keputusan untuk turun balik ke tingkat bawah untuk pergi ke bangunan sebelah pula. Masa turun tangga tu, Am berada di belakang lagi sekali dan dia dengar dengan jelas memang ada bunyi tapak kaki yang ikut diorang. Tapi Am ni diamkan je, dia tak nak kecoh-kecoh lagi lah dekat kawan-kawan dia. Masa sampai je dekat bawah, tiba-tiba diorang disergah oleh sesuatu. Bang, tolong kita orang bang. Entah dari mana munculnya 3 pemuda yang tiba-tiba datang dekat diorang. Di mana mereka bertiga tu terdiri daripada 2 lelaki dan seorang perempuan. Diorang bertiga ni kelihatan kelang kabut dan yang perempuan tu menangis-nangis. Zai pun membuka soalan dekat diorang, korang ni dah kenapa, dari mana? Kemudian seorang lelaki berbadan gempal iaitu salah seorang daripada mereka bertiga ni bagi tahu yang mereka datang daripada Ceras. Diorang datang situ suka-suka je tapi tak sangka benda tu boleh mengganas. Nama lelaki yang berbadan gempal tu adalah Zack dan dia kelihatan tercungap-cungap lah masa explain dekat diorang berlima ni. Mengganas? Apa dah jadi? Tanya Amir. Kita orang berempat sebenarnya, yang seorang lagi perempuan dekat atas. Tiba-tiba dia meracau, lepas tu dia lari hilangkan diri entah ke mana. Tolong kita orang bang, rayu Zack. Seorang lagi lelaki tu nama dia Amar. Dan yang perempuan pula Ayu serta Ina. Yang hilang tu adalah Ina. Korang berpasang-pasang ni, korang buat apa tadi dekat atas tu? Cakap betul-betul. Afiq menjerkah. Sumpah bang, kita orang tak buat apa. Diorang ni, yang perempuan ni nak datang dekat sini, nak tengok-tengok. Kita orang bawa lah. Tapi tak sangka pula ada yang kotor. Dah jadi macam ni, barulah Ayu ni bagi tahu kita orang. Kali ni Amar pula yang bersuara. Ayu mengiyakan apa yang Amar tu cakap sambil dia menangis ketakutan. Dah, jom kita ke sana sekarang. Jalan sama-sama, jangan sampai terpisah. Kalau boleh, korang sambil jalan tu zikir sekali dalam hati, kata Amir sambil ajak pergi ke blok sebelah. Sampai je dekat blok atas tu, Amir pun tanya dekat Ayu, tadi last Ayu nampak Ina dekat mana sebelum dia hilang tu? Ayu pun bagi tahu yang diorang sempat naik sampai tingkat 1 je sebelum Ina tiba-tiba tukar jadi lain. Lainnya macam mana tu? Am pula bertanya. Tiba-tiba dia jatuh terduduk, kakinya terkepak ke belakang. Dia hayun badan dia depan belakang sambil serabaikan rambut. Nafas dia dengus-dengus. Ayu nampak Ina macam tu, Ayu takutlah. Lepas tu dia ketawa macam bunyi mengilai tadi dan lari entah ke mana. Cerita Ayu sambil suaranya putus-putus seperti mahu menangis. Zack tambah lagi, masa diorang sampai dekat situ, diorang ada dengar suara mengilai. Tapi diorang tak ada pun tegur, kecuali si Ina ni je yang tegur. Diorang semua terdiam bila dengar penjelasan tu dan Am cuba bagi idea untuk telefon polis. Tapi diorang ada yang tak setuju sebab risau diorang ni semua kena tuduh ceroboh kawasan. Setelah berbincang, diorang pun setuju untuk naik ke tingkat atas dan cek setiap inci blok tingkat atas tu. Amir arahkan Zai untuk rekod setiap kejadian yang berlaku masa tu. Masa tu Zai guna kamera digital je, jadi kualiti dia pun kurang memuaskan lah. Puas lah diorang cari Ina ni dari rumah ke rumah, blok ke blok, tapi langsung tak nampak kelibat Ina tu. Diorang pun buat keputusan untuk turun ke tingkat paling bawah sekali dan duduk dekat tengah-tengah kawasan blok tu.
Diorang duduk dalam bulatan besar, jadi mudahlah kalau diorang nampak kelibat Ina. Zai letak kamera dia dalam keadaan rekod dekat atas bangku dan halakan kamera tu dekat arah diorang yang duduk dalam bulatan tu. Masa diorang duduk dalam bulatan tu, tiba-tiba Syahmi bersuara. Dia kata masa diorang berbincang-bincang dekat blok bawah tadi, ada suara yang berbisik dekat telinga dia. Siap dia boleh rasa lagi macam ada hembusan nafas yang panas dekat telinga dia. Belum sempat Syahmi nak bagi tahu apa benda yang benda tu bisik dekat telinga dia, tiba-tiba Amir menyampuk. Dia panggil kau naik atas tu kan? Betul, kata Syahmi. Zack dengan kawan-kawan dia pelik lah, macam mana Amir ni boleh tahu kan apa benda tu bisik dekat Syahmi. Jadi Afiq ceritakan dekat Zack dengan kawan-kawan dia kebolehan Amir. Abang Amir tak boleh kesan ke Ina dekat mana sekarang? Abang Amir kan pandai, soal Ayu. Tak, sebab Ina tu manusia, bukan benda tu. Tapi aku dapat rasa benda tu dekat sini, kuat. Tak macam yang selalunya. Aku pun bukannya pandai sangat, sikit-sikit tu boleh lah, kata Amir. Habis je Amir kata macam tu, tiba-tiba Syahmi ni berkelakuan pelik balik. Badan dan kepalanya bergegar seperti orang diserang sawan, mata hitamnya tidak kelihatan, air liur pula berjejeran membasahi baju. Mereka semua pun cepat-cepat berdiri dan pergi jauh sikit daripada Syahmi. Tapi Amir pergi mendekati Syahmi dan kelihatan Syahmi dengan Amir macam berbisik-bisik. Tiba-tiba dengan pantasnya Syahmi menolak Amir sehingga mengakibatkan Amir jatuh tersungkur ke belakang. Sambil tu Syahmi ketawa besar. Amir segera bangun dan membuka langkah silatnya. Sama juga dengan Syahmi, tapi Syahmi ni dia buat aksi seperti seekor harimau. Seekor harimau yang bersedia untuk menerkam. Masa tu diorang tengok Amir ni tengah hayunkan tangan dia sambil membaca sesuatu dekat Syahmi. Tapi diorang tak dapat dengar jelas lah apa yang Amir bacakan sebab suara Amir tu macam dalam keadaan tahan sakit. Zai, Afiq, tolong aku. Aku dah buka gelanggang. Korang masuk tahan aku dari belakang. Aku dah tak ada tenaga ni, tegas Amir. Tanpa membantah, diorang pun ikut arahan Amir tu. Sedikit sebanyak diorang ni ada juga ilmu silat, cuma berlainan gelanggang dan berlainan guru je. Masa tu memang nampak Amir dah lesu, dah kepenatan lawan dengan benda yang ada dalam badan Syahmi tu. Dan diorang bertiga ni pun boleh rasakan lah benda yang ada dekat dalam badan Syahmi tu memang kuat. Walaupun pada awalnya diorang ni semua dah kunci diri siap-siap macam yang Amir ajar diorang, tapi benda tu still kuat. Aku tak berbahasa kau, kau tak berbahasa aku, tegas Amir kepada Syahmi. Amir cakap macam tu dekat Syahmi sebab Syahmi keluarkan bahasa yang tak apa daripada mulut dia dan suara Syahmi pun garau. Dah lama aku tunggu orang macam kalian datang ke sini. Mari, aku dah bersedia, kata Syahmi. Sambil sebelah kaki Syahmi diangkat separuh lutut dan tangan dia pula digayakan seperti Sami. Entah macam mana tiba-tiba diorang ni semua rasa makin berani. Mungkin sebab Amir dah buka gelanggang masa tu. Dan Zack dan Amar pun sama juga membuka langkah. Cuma Ayu je yang menangis ketakutan sambil duduk memeluk tubuh dia dekat tepi. Dan Syahmi kelihatan seperti menunggu je peluang untuk pergi mendapatkan Ayu yang kelihatan dah lemah dan tak bermaya. So Amir dengan pantas pun suruh Ayu ni datang dekat diorang dan duduk dekat tengah-tengah diorang sambil diorang mengelilingi Ayu. Tiba-tiba Syahmi yang tengah kerasukan tu mula menyerang diorang. Zack yang berbadan besar dan gempal tu pun terus ke depan dan cuba melawan Syahmi. Tapi fizikal Syahmi yang kecil tu dengan mudahnya telah membuatkan Zack tu jatuh tersembam ke bumi. Jadi boleh nampaklah benda yang masuk dekat dalam Syahmi tu memang kuat. Zack, kau okey ke? Jangan macam tu. Benda ni cuma gunakan jasad Syahmi je. Kalau kita berlawan secara fizikal, Syahmi yang akan sakit nanti, kata Amir. Habis tu macam mana? Tanya Amar. Aku cuma perlukan tenaga korang. Korang tahan belakang aku, jawab Amir sambil kakinya dipasak dengan dalam ke tanah. Tanpa bersentuhan langsung, diorang dapat tengok Amir dengan Syahmi ni macam tengah bertarung tapi secara batin. Dan diorang yang duduk belakang badan Amir tu pun mendapat tempiasnya. Segala tenaga dikerah, badan terasa berat, dada terasa seperti ditekan-tekan, urat-urat menegang, nafas menjadi laju. Itulah yang mereka rasakan masa tu. Lebih kurang 3-4 minit bertarung barulah Syahmi ni pulih. Syahmi jatuh terjelupuk atas tanah tak sedarkan diri. Dan yang kedengaran masa tu hanyalah tangisan Ayu yang terisak-isak. Alhamdulillah benda tu dah pergi. Terima kasih geng, kata Amir sambil menepuk bahu seorang demi seorang kawan-kawan dia. Diorang semua kehabisan tenaga, rasa macam baru lepas lari 4 pusingan dekat padang bola. Tak berapa lama lepas tu Syahmi pun sedar, tapi muka dia sangat pucat dan seperti terkejut.
Diorang bagi Syahmi air dan habis satu botol Syahmi minum air sebab mungkin dia kehausan sangat masa tu. Jam masa tu dah pukul 5 suku pagi. Jadi tak lama lagi dah nak azan subuh. Ina masih belum ditemui. Kalau nak naik ke atas balik, diorang masing-masing dah tak ada tenaga dah. Zai masa tu memberi cadangan untuk Ammar, Syahmi serta Ayu turun dulu ke kereta dan suruh diorang bertiga ni untuk tunggu dekat kereta sampai azan subuh. Kalau diorang ni semua tak turun lepas azan subuh, Zai minta diorang bertiga ni untuk telefon polis. So semua setuju dengan cadangan Zai itu dan mereka bertiga pun turun ke kereta. Bukan apa, sebab diorang tengok keadaan Syahmi tu dah lemah dan Ayu pula sangat ketakutan. Jadi nak tak nak kena suruh diorang turun dululah. Dan kalau nak turun berdua tak elok pula kan berdua-duaan. Jadi sebab itulah Zai suruh Ammar teman sekali. Jadi yang tinggal dekat atas tu berlima, iaitu Amir, Afiq, Zai serta Zack. Amir, aku tak pandai macam kau. Tapi apa kata kalau kita azan dekat setiap penjuru? Mana tahu berhasil? Tanya Afiq. So, diorang berlima pun ambil posisi dekat setiap penjuru blok bangunan tu dan Amir duduk di tengah-tengah. Jadi bersahutanlah azan dekat aras bawah blok bangunan tu. Selesai je azan, diorang semua pun berkumpul dekat tengah-tengah dengan Amir. Mana Afiq? Ya Allah, dugaan apa pula kali ni? Puaslah diorang ni cari Afiq dekat aras bawah tu tapi langsung tak jumpa. Ambil kamera kau, aku nak tengok apa dah jadi dekat Afiq, tegas kepada Zai. So diorang pun tengok rakaman video tu dari awal diorang lawan ke azan. Itu Ina, separa jerit Zack bila nampak Ina dalam video tu. Dalam rakaman tu memang jelas nampak ada seorang wanita yang dipercayai adalah Ina telah turun daripada tangga daripada arah belakang Afiq dan telah menepuk bahu Afiq. Lepas Ina tu tepuk bahu Afiq daripada belakang, Afiq ni dia pusing ke arah Ina sambil dia ikut Ina naik ke aras atas macam dipukau. Diorang berpandangan sesama sendiri dan cepat-cepat bergegas naik ke aras atas. Bila sampai je dekat tingkat 1, diorang tengok Afiq dengan Ina dah ada berdiri dekat laluan tingkat 1 tu sambil dua-dua menunduk pandang ke lantai. Diorang berdiri dekat situ macam tengah menunggu diorang ni semua naik ke atas. Ina, laung Zack. Tiada jawapan. Namun tiba-tiba sebelah tangan mereka diangkat dan menunjuk ke arah Zack. Diorang ni merasa hairan dan cuba panggil Afiq namun tiada respon. Diorang berdua masih berdiri kaku sambil tangan tuding ke arah Zack. Zack, kau ada buat apa-apa tak elok ke tadi? Kalau ada mengaku sekarang, aku nak benda ni settle cepat. Tanya Amir kepada Zack. Mana ada bang, kalau betul lah kita orang nak buat maksiat, bukan dekat tempat macam ni. Kita orang memang tak buat apa-apa, kita orang cuma datang sini nak tengok-tengok kawasan je. Suara Zack sedikit meninggi, mungkin berang dengan soalan yang diajukan oleh Amir. Kau ada terambil apa-apa tak? Zai menyampuk sambil tangan dia masih terus rekod momen tu. Zack terdiam, lalu tangan dia terus menyeluk poket seluar dia. Lalu dikeluarkannya seutas rantai berloket yang telah diselaputi tanah. Ada benda ni. Saya ambil masa kita orang masuk dekat unit rumah belakang, kata Zack sambil bibirnya menjuih ke arah unit rumah yang berada di belakang Ina dan Afiq berdiri. Zack, pergi letak balik rantai ni dekat mana kau jumpa tadi. Sambil tu mohon ampun dan perlindungan Allah. Zack terus buat apa yang Amir suruh. Tapi masa dia lalu dekat sebelah Ina dengan Afiq tu, dia macam takut-takut sikit lah. Lepas Zack dah letak benda tu dan dia balik semula dekat diorang, tiba-tiba Afiq dengan Ina jatuh ke lantai. Ina kelihatan terbinga-binga nampak diorang semua. Tapi bila dia nampak je Zack, dia terus menangis terisak-isak. Ni ke Ina, mana korang jumpa dia? Macam mana aku boleh ada dekat atas? Tadi bukan kita semua dekat bawah ke? Tanya Afiq. Aku ada rakam, nanti kau tengoklah, kata Zai kepada Afiq. Ina ingat tak apa yang jadi? Tanya Amir setelah Ina ditenangkan oleh Zack. Ina dengar ada orang bisik dekat telinga Ina. Lepas tu Ina tak ingat apa dah. Ina dengar tak apa yang dibisik? Tanya Amir lagi. Dengar, dia suruh pulangkan. Lepas tu dia suruh pergi, kata Ina sambil dia menggosok-gosok belakang tengkuk dia, mungkin meremang. So setelah diorang ni semua yakin yang perkara ni dah selesai, diorang semua pun turunlah ke kereta, di mana Syahmi, Ayu dan Ammar tunggu mereka. Masa diorang sampai dekat kereta, diorang tengok Syahmi tengah tersandar tidur dekat dalam kereta, dekat seat belakang. Ammar dengan Ayu pula tengah berbual dengan dua anggota polis yang tengah meronda masa tu. Rupanya ada aduan dari penduduk yang dikatakan agak mencurigakan. Jadi masa tu anggota polis cuma bagi peringatan je lah dekat mereka supaya tak ulang lagi benda macam ni. Sebab mereka boleh didakwa menceroboh. Sumpah aku tak nak buat lagi benda ni. Biarlah ini jadi yang pertama dan terakhir, kata sambil yang lain mengiyakan.
Zack, Ammar, Ayu dengan Ina tak henti-henti ucap terima kasih dekat diorang. Setelah bersalaman dan tukar-tukar nombor telefon, kumpulan Zack ni pun pergi meninggalkan diorang. So diorang berempat pun masuk dalam kereta dan diorang biarkan je Syahmi tidur sebab diorang tahulah Syahmi mungkin penat. Diorang bercadang untuk pergi ke masjid dulu untuk solat subuh. Masa dalam perjalanan ke masjid, masing-masing barulah cek telefon. Masa diorang tengok telefon diorang tu, bertubi-tubilah mesej masuk sebab masa diorang kat Highland Tower tadi tak ada line. Tiba-tiba, weh, Afiq terkejut sambil menunjukkan telefon dia dekat Am dan juga Amir yang duduk dekat seat depan. Masa tu Zai pun sibuk menyelit jugalah nak tengok mesej tu. Dekat paparan skrin telefon Afiq tu jelas tertulis, Afiq yang dalam kereta korang tu bukan aku. Mesej kiriman daripada Syahmi. Rupanya Syahmi yang tengah tidur dalam kereta tu bukan Syahmi yang betul. Jadi diorang pun bergegas patah balik ke Highland Tower. Sampai je dekat Highland Tower, jelmaan yang menyerupai Syahmi tu pun turun dari kereta dan terus menuju ke blok Highland Tower. Syahmi yang sebenar tengah tunggu diorang dekat tempat diorang parking kereta pada awalnya tadi, bersama seorang pakcik berbangsa India. Di mana Syahmi terjumpa pakcik tu masa pakcik tu ronda naik motor dekat kawasan tu. Jadi Syahmi pun berborak-borak dengan pakcik tu. Masa Syahmi berborak-borak dengan pakcik tu, tiba-tiba pakcik tu bermurah hati nak bawa Syahmi pergi dekat kedai mamak dekat luar kawasan taman perumahan tu. Lepas Syahmi beli air dan pergi ke tandas di kedai mamak tu, dia pun pulang semula ke kereta. Masa dia pulang je dekat kereta, tengok semua dah tak ada dah. Kebetulan pula masa tu Ayu dengan Ammar tengah leka berbual dengan dua orang anggota polis tu. Jadi dia terlupa nak bagi tahu dekat yang lain ni, Syahmi telah ikut pakcik tu pergi ke kedai mamak. Syahmi ada hubungi Ammar untuk bertanyakan tentang diorang semualah sebab dia gagal hubungi Afiq masa tu. Dan masa tu Ammar ni mati-mati ingatkan yang Syahmi dah ada dekat dalam kereta time tu. Sebab masa dia tengah borak-borak dengan polis tu, dia perasanlah Syahmi ada dalam kereta tengah tidur. Dan dia terlupa yang sebenarnya Syahmi yang betul ikut pakcik tu pergi kedai mamak. Jadi begitulah kisahnya di mana Syahmi yang betul boleh tertinggal dan Syahmi yang lain pula boleh ikut diorang. Picnic with my best friend.